Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Elisa binti Rosli. Nombor matrik saya adalah 2022458694. Saya dari kelas BA 16. Seperti yang kita ketahui, masyarakat digital atau lebih dikenali sebagai media sosial telah menjadi untuk mengaitkan dan menyebarkan maklumat dalam media masa ini dan terbuka kepada semua golongan seperti kanak-kanak, belia, dewasa dan warga emas. Akses dalam talian ke media sosial boleh didapati di mana-mana. Hal ini disebabkan ketersediaan telefon pintar yang kini mempunyai semua maklumat dan berita mengenai hal ehwal semasa di hujung jari dengan mudah. Negara Malaysia menduduki tempat kelima di dunia dan teratas di ASEAN Tenggara dari segi aktiviti rangkaian media sosial. Berita palsu adalah tidak benar. Ia juga berita yang tidak sahih berdasarkan fakta yang disebarkan. Definisi berita palsu yang lebih jelas ialah berita yang disebarkan oleh seseorang tanpa menyemak dan mengesahkan fakta sebenar atau memasukkan maklumat tersebut dengan mengubah maksud sebenar. Berita palsu boleh disebarkan dengan tindakan atau perkataan. Internet telah menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menyediakan maklumat dalam dunia komunikasi dan maklumat hari ini. Kaedah ini boleh mendatangkan ancaman kepada masyarakat sekiranya berita ini tidak disahkan oleh sesetengah pihak dan akan merumitkan lagi keadaan. Berita palsu di media sosial tersebar lebih cepat dan menjadi pengetahuan umum jika tiada langkah berjaga-jaga diambil. Dalam era globalisasi, masyarakat menggunakan media sosial secara aktif sehingga ada yang menyalahgunakan perhubungan ini dengan menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh memberi kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat kebimbangan mengenai penyebaran berita palsu berdasarkan penipuan, kemusnahan sentimen perkauman dan fitnah segelintir orang yang boleh merosakkan maruah dan nama baik. Ianya kerana penyebaran maklumat dan berita palsu memberi kesan negatif kepada penerimaan dan penggunaan maklumat oleh orang ramai. Saya Nur Khadijah binti Sheikh Azlin akan menerangkan cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dari segi perpaduan kaum di Malaysia. Tidak dinafikan ada sesetengah pihak yang gemar melaga-lagakan masyarakat majmuk di negara ini dengan menjaja berita yang tidak sahih di media sosial. Kurang interaksi antara kaum juga menjadi punca kepada sensitiviti budaya dan agama. Penghayatan dalam sejarah negara perlu dititik beratkan supaya tidak timbul kesalahfahaman dan pertikaian antara kaum. Sebagai contoh, timbul hantaran di Twitter yang seolah-olah menyerupai akaun Twitter sebenar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Muat naik tersebut menyatakan beliau akan berbincang dengan kementerian untuk meluluskan UEC yang merupakan salah satu manifesto Kerajaan Pakatan Harapan pada pilihan raya ke-15 dahulu. Isu UEC ini bukanlah isu yang baharu dan ia juga bukan isu perkauman. Akan tetapi, wujud tangan-tangan jahat yang ingin mencetuskan perbahalaan atas dasar perkauman. Implikasi daripada berita seperti ini mampu menimbulkan kesalahfahaman sesetengah pihak yang menganggap kelulusan UEC seumpama pendehakaan bagi mereka yang setia dengan sistem pendidikan yang sedia ada. Selain itu, tular di media sosial rakaman audio yang mendakwa akan berlaku rusuhan kaum pada 7 dan 8 Disember 2019. Rakaman terbabit juga meminta orang ramai untuk tidak keluar dari rumah. Kesan daripada perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kegusaran rakyat dan sensiti keagamaan, malah mampu menyingkap kembali peristiwa hitam 13 Mei. Intihannya, jika kita telahi, masyarakat majmuk kini mula mengarah kepada etnopopulisme, iaitu fahaman pengasingan masyarakat kepada golongan yang hanya berdasarkan agama atau kaum. Ini mampu memecah belahkan keharmonian kaum di Malaysia, apatah lagi kaum Melayu yang telah berasimilasi dengan Islam sebagai cara hidup. Dan berita palsu dalam masyarakat digital dari segi ekonomi di Malaysia. Berita palsu juga disebarkan bertujuan untuk menjaga kepentingan diri dan mensabotaj individu lain. Ini kerana masyarakat akan bertindak tanpa usul periksa dan akhirnya si pelaku yang meraih manfaat dari kekeliruan orang ramai.
Isu ini timbul apabila tular berita palsu mendakwa subsidi minyak masak akan ditarik balik mulai 1 Julai 2022 hingga menjejaskan bekalan pasaran dan pembelian panik dalam kalangan pengguna. KPDNEP memberitahu kepada masyarakat minyak masak bersubsidi hanya dikeluarkan dalam paket 1 kilogram dan penjualan akan dipantau mengikut landas undang-undang. KPDNEP menyeru semua pihak untuk membantras penyeludupan minyak masak bersubsidi yang merugikan negara. Di samping itu, penyebaran berita palsu berkenaan pasar malam yang didakwa ditutup selama Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 berjalan. Apabila diselidiki, berita yang tular tersebut merupakan SOP untuk PKP 1.0. Rata-rata peniaga tersebut bergantung sepenuh pada hasil jualan pasar malam sebagai sumber pendapatan. Hanya kerana berita yang tidak mempunyai sebarang asas yang ditularkan oleh pihak berkepentingan dan manipulatif, 20% daripada kehadiran pengunjung merosot. Pengunjung berasa takut dan khawatir untuk mengunjungi pasar malam tersebut walaupun telah ditegaskan peniaga-peniaga di situ mengamalkan SOP. Secara tuntasnya, penyebaran berita tidak berasas mengenai ekonomi negara akan mencalahkan imej dan persepsi pelabur asing untuk menjalankan urusan perniagaan di Malaysia. Berita palsu juga boleh mendatangkan kerosakan pada sesebuah perniagaan dan mengakibatkan inflasi kepada negara jika berlaku ketidakseimbangan permintaan dan bekalan dalam pasaran. Rakyat perlulah sentiasa peka dan waspada terhadap apa-apa berita yang disampaikan dari sumber yang tidak jelas. Pengguna media sosial yang beretika tidak akan menyampaikan berita secara sebarangan dan akan melakukan pengesahan maklumat yang diterima dengan mengunjungi laman web rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Elisa binti Rosli. Nombor matrik saya adalah 2022458694. Media sosial adalah alat komunikasi dan penyebaran maklumat dan telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden, terutamanya dalam kalangan remaja dan dewasa. Penyebaran berita palsu merangkumi unsur penipuan, unsur sentimen perkauman dan fitnah seseorang individu demi menjatuhkan maruah, reputasi dan sebagainya. Perkara ini amat membimbangkan kerana ia boleh mendatangkan kesan buruk kepada orang ramai dan pengguna media sosial. Penyebaran berita palsu kini terlalu aktif dan pantas kerana media sosial adalah alat utama untuk menyebarkan berita palsu. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membezakan berita yang sahih dengan yang tidak sahih. Ia juga memberi kesan negatif kepada individu dan masyarakat sekeliling sehingga menimbulkan masalah penyebaran berita palsu berlaku. Ini bukan sahaja mengaitkan individu tersebut, malah privasi dan nyawa mereka terancam akibat kegiatan yang tidak bermoral ini. Keselamatan individu juga terancam dengan penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, wartawan media sering menyiarkan propaganda yang boleh membahayakan keselamatan seseorang. Terdapat beberapa kes serangan yang dilakukan oleh pihak yang berbeza terhadap seseorang individu yang terkenal. Contohnya adalah penyebaran berita palsu tentang ubat putih bertujuan untuk mencerahkan kulit apabila ia diambil. Pemalsuan maklumat yang disampaikan membahayakan nyawa dan kesihatan mereka yang mempercayainya. Ini kerana masyarakat terlalu taksub untuk menyebarkan sesuatu yang tidak dapat berfikir secara rasional tentang keselamatan pengambilan ubat tersebut dan kesan pengambilannya. Penyebaran berita palsu juga mengancam keselamatan negara dengan menyebarkan maklumat tidak sahih dan membocorkan maklumat ke negara lain untuk mengetahui kelemahan sistem di negara Malaysia. Ancaman ini amat berbahaya untuk keselamatan rakyat Malaysia. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum. Kontroversi dan penyebaran berita palsu akan melemahkan negara dan mudah diancam oleh pihak luar yang lebih berkuasa. Secara keseluruhannya, media sosial pada masa ini merupakan platform yang sangat penting. Beberapa impak negatif yang hadir secara tidak langsung mempengaruhi aspek keselamatan individu, keluarga dan masyarakat sekeliling. Oleh itu, kita perlu berhati-hati apabila menggunakan media sosial dan peka dengan peraturan yang ditetapkan kerajaan mengenai penyebaran berita palsu. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Mat Yusof dan nombor pelajar saya ialah 2022856062. Cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dari segi media sosial di Malaysia ialah
Media sosial ialah cara orang ramai berkomunikasi dan berkongsi perkara antara satu sama lain. Seperti berkomunikasi di internet menggunakan aplikasi seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Gaya hidup dan rutin kehidupan seharian masyarakat kini telah berubah akibat penggunaan media sosial yang berkembang pesat di seluruh negara. Dengan seseorang itu menggunakan media sosial untuk melayari internet dengan menggunakan komputer atau telefon dengan mudah maupun untuk kegunaan pembelajaran atau untuk hiburan. Tetapi, sesetengah orang menggunakan media sosial untuk bercakap bohong dan menyebarkan maklumat yang tidak benar. Ini boleh menyakiti perasaan orang dan membuatkan mereka percaya perkara yang tidak benar. Memandangkan semakin ramai orang menggunakan internet, mereka boleh berkongsi maklumat yang tidak benar dan boleh menimbulkan masalah kepada sesebuah negara. Ini boleh menjadikan negara lemah dan negara lain mungkin akan cuba mengambil kesempatan. Antara contoh yang berlaku di negara yang telah tular di media sosial di Malaysia adalah pada tahun 2020 apabila tular dengan penyebaran gambar yang menunjukkan berlaku kesesakan di Terminal Bersepadu Selatan iaitu TBS di mana adalah palsu dan gambar tersebut adalah sebenarnya berlaku pada tahun 2017. Akibat perkara itu, pihak TBS telah mengeluarkan amaran kepada sesiapa yang membuat dan menyebarkan maklumat palsu di media sosial akan mereka ambil tindakan serta melaporkan kepada pihak berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakira binti Muhammad Syukri. Nombor matrik saya ialah 2022865336. Di sini saya akan memberitahu cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dari segi dakwah. Penyebaran berita palsu dapat mendatangkan dosa kepada si pelaku dan hukum perbuatan menyebarkan berita palsu adalah haram di sisi Islam. Kerana perkara yang dilakukannya itu berkemungkinan boleh membawa pihak tertentu membacanya. Pada waktu kini, sangat mudah untuk seseorang atau sesiapa sahaja menyebarkan berita palsu berkaitan Islam hanya dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Kemudahan teknologi boleh mendorong pihak tertentu terpengaruh dengan maklumat atau ajaran sesat yang bercanggah dengan Islam, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut melalui media sosial. Peningkatan penyebaran teknologi baru ini juga mungkin boleh mendorong pihak yang tidak bertanggungjawab mewujudkan kemungkinan atau peluang untuk menyebarkan ajaran yang tidak selaras dengan agama Islam. Walaupun Al-Quran jelas melarang penyebaran fitnah, masih ada pihak yang menyebarkan fitnah dengan menyiarkan kandungan di pelbagai platform media sosial secara sengaja atau semata-mata untuk kesenangan dunia. Kesan penyebaran fitnah itu boleh mencetuskan suami isteri boleh bercerai-berai, ikatan keluarga dan silaturahim boleh terburai, manakala sesebuah agensi boleh menjadi penyebab kepada muflis dan tidak dipercayai oleh masyarakat sekeliling. Lebih memburukkan keadaan, fitnah itu tidak hanya diketahui setakat rumah dan kampung sahaja, malah boleh menular di peringkat nasional dan antarabangsa. Orang dari semua peringkat boleh membaca siaran anda serta-merta. Ramai orang menjadi sangat lalai dalam menerima berita dan mungkin diklasifikasikan sebagai munafik kerana mereka telah meluluskan undang-undang tanpa mengemukakan permintaan siasatan. Orang yang menyebarkan berita palsu ini merupakan golongan fasik, iaitu golongan dalam kalangan yang membuat dosa besar seperti mencuri, rasuah, minum arak, berzina dan lain-lain lagi. Lagi-lagi pada masa kini, terdapat ramai yang mengakui diri mereka ialah ustaz, ustazah ataupun para ulama yang berilmu sedangkan mereka hanya menyebarkan fitnah dengan menjatuhkan hukum sesuka hati mereka sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Masari. Saya akan sambung perbincangan ini dengan tajuk penyelesaian dalam perspektif etika pandangan Islam. Terdapat 5 penyelesaian dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengguna media boleh menerima maklumat tapi harus membandingkan dengan laman web yang lain. Seiring dengan perspektif Islam itu sendiri, sebagai pengguna media, kita harus menyelidik dahulu segala isi dan maklumat adakah ianya betul-betul sahih ataupun maklumat palsu. Jadi, sebelum menerima maklumat itu secara bulat-bulat, kita perlu merujuk dahulu maklumat tersebut dengan portal laman sesawang yang lain.
Kedua, pengguna perlu merujuk kredibiliti maklumat sekiranya was-was mengenai sesuatu maklumat. Saat ini, kita hidup di era informasi yang sangat cepat di mana informasi yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Sayangnya, tidak semua informasi yang didapat dari media sosial ataupun internet dapat dipercayai. Oleh itu, sebagai pengguna, sangat penting untuk merujuk kredibiliti sumber kebenaran informasi tersebut sebelum membahagikannya ke orang lain. Jadi, sebagai pengguna yang sangat prihatin, kita harus selalu memperhatikan kredibiliti sumber dan verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengurangkan lagi penyebaran berita palsu serta membantu meningkatkan kualiti maklumat yang kita terima. Seterusnya, yang ketiga adalah ulama dan pendakwah perlu memainkan peranan yang sangat penting mengenai isu berita palsu ini kerana Islam sangat menekankan penggunaan informasi dan keadilan sosial. Seperti yang kita tahu, berita palsu dapat menyebarkan fitnah, kebencian dan memecah belahkan masyarakat. Oleh kerana itu, ulama dan pendakwah harus memastikan bahawa informasi yang mereka sampaikan adalah benar dan boleh dipercayai. Lebih dari itu, mereka juga harus bersikap tenang dan membawa pesanannya berbaur pendamaian dan toleransi dalam masyarakat untuk menghadapi berita palsu ini. Yang terakhir sekali adalah media sosial menjadi platform menyebarkan agama. Media sosial adalah platform yang sangat efektif untuk menyebarkan ajaran agama. Banyak tokoh agama dan para pendakwah yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyampaikan ilmu-ilmu keagamaan kepada masyarakat umumnya. Selain itu, media sosial juga membolehkan ulama dan pendakwah untuk berinteraksi secara langsung dengan pengikut mereka. Misalnya, mereka dapat melakukan sesi soal jawab secara live seperti di Instagram dan YouTube. Namun, meskipun media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan ajaran agama, kita harus tetap berhati-hati dalam menerima atau menyebarkan konten-konten perihal agama kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai penyelesaian dalam perspektif etika pandangan bukan Islam pula. Dalam perspektif pandangan Buddha, Hindu dan Kristian, penyebaran berita palsu sangat dihindari kerana dapat menyebabkan kerosakan moral dan sosial yang serius. Dalam agama Buddha, mereka mengajar pengikutnya untuk mengamalkan ehipasiko yang membawa maksud melakukan penyelidikan terhadap suatu hal untuk mendapatkan bukti daripada hanya sekadar percaya begitu saja. Selain itu, mereka amat mementingkan kebijaksanaan dan kebenaran dalam setiap tindakan dan tidak menyebarkan berita yang tidak dapat kesahihannya. Selain itu, dari segi agama Hindu pula, mereka mengatakan Bhagavad Gita yang mengajar pengikutnya tentang kepentingan ilmu. Penyebaran berita palsu dapat menjadi salah satu bentuk dari dosa akibat tindakan salah atau dapat mengganggu keseimbangan alam semesta. Dan yang terakhir sekali, dari segi agama Kristian pula, mereka berpegang pada Bible dan melarang orang Kristian daripada menipu dan menyebarkan berita buruk. Penyebaran berita palsu dianggap seperti merosak reputasi, mengancam keamanan, bahkan membunuh karier atau kehidupan seseorang. Dalam hal ini, cara penyelesaian yang diambil dari pandangan agama Buddha, Hindu dan Kristian sangat serupa, iaitu penting untuk mensahihkan kebenaran maklumat sebelum menyebarkannya dan agar masyarakat menghindari berita palsu serta menghindari fitnah. Kesimpulannya, berita palsu merupakan satu cabaran yang sangat besar terhadap masyarakat zaman ini, terutama bagi masyarakat dan golongan remaja yang sering menggunakan media sosial hampir setiap masa untuk tujuan pembelajaran atau hiburan. Media sosial merupakan alat teknologi yang penting pada masa kini. Ini kerana dengan pengaruh dan penggunaan media sosial dari golongan muda maupun tua, penyebaran berita dan maklumat melalui teknologi oleh masyarakat menjadi semakin berleluasa di seluruh negara, sehingga tidak hairan akan berlakunya impak negatif dalam kalangan masyarakat. Impak yang dibawa dan kecuaian mereka secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada aspek ekonomi, perpaduan kaum, keselamatan, media sosial dan dakwah. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang beretika mestilah mengetahui bahawa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dengan melalui media sosial adalah tanggungjawab diri.
Dengan itu, sebagai umat Islam, kita haruslah menjadi seorang manusia yang bijak dan positif supaya hidup seseorang itu akan menjadi lebih damai, harmoni dan dikelilingi perkara-perkara yang baik.